Okey, tak kisah. Apa pun yang jadi, kita based on structure pasaran. Apa kita nampak? Kalau kita nak ambil cerita banyak sangat ni, cerita apa kita nak ikut? Nampak benda ni je. Simple. Buat benda simple. Buat benda yang ada nampak. Tak nampak jangan percaya. Itu je. Ya? Asas structure. Dua ni je. Apa maksud saya dengan benda ni? 5-3 atau 3-3? Selagi ada whale dia okey. Selagi tak ada whale tu pengsan. Charis. Tapi whale tu nak makan kita je. Your entry is my SL katanya. Mampus. Pengsan. Ambil mamak kuen, jangan anak cicit. Betul? Okey. Structure benda ni je. 5-3 atau 3-3. Maksud dia apa? Maksud dia benda ni. Anda buka mana-mana chart, kadang-kadang orang tanya, bang, macam mana abang lukis simple? Dia simple je. Okey, kita buka satu chart kosong. Benda simple, jangan susahkan. Benda tu memang simple. Okey, chart ni tadi saya dah ni ya. Okey, kita buat satu ya. Apa chart? Remove drawing dia, dah lukis-lukis remove. Cantik. Jangan remove. Remove lah, tak apa. Anda buka lah chart apa-apa pun. Ya, ingat Anda buka chart, bagi satu chart, Syaris. Bagilah susah sikit. Bagi yang pelik sikit. Jangan FCPO apa semua, durian, chart durian. Simplified kan. Cerita dia buka time frame paling besar dia. Apa benda ni? Red Eater. Ni ada apa tak? Tengok dulu. Cukup tak chart dia? Ini tak dapat. boleh pergi kecil. Ini tak dapat. Ini tak cukup. Liquidity tak cukup. Bagi saya satu chart. Bagilah Malaysia ke apa ke. Kan? Bagi satu. Bagi saya satu chart. Apa-apa. Apa maksud 5-3 dan 3-3 tu? Saya terangkan. WIT. WIT company apa? BSKL. BSKL index tak adil sebab saya ada. Hexstar. Exo. Hexstar. Hexstar tu apa? Hexstar. Bagi chart yang saya, okey. Saya tak ikut sangat yang Malaysia ni. Hexstar. Okey. Yang pertama, identify benda ni. Okey. Ingat ya. Structure kita cuba benda ni. 5-3 ataupun 3-3. Now, benda kedua, bintai. Lepas ni kita tengok bintai. KLCI, saya ada chart dia. Saya buat untuk somebody. Untuk satu, reminder. Okey. Yang pertama, apakah, tanya soalan ni, anda nak lukis, buka dia, chart dia paling besar. Boleh? Yang ada gambar dinosaur ni. Kalau dekat trading view, gambar dinosaur. Maksudnya tu dia start, tu permulaan dia. Okey? Pertama soalan dia adalah, anda tanya, itu instrumen apa? Lazimnya, kalau dia merupakan yang boleh jadi aset. Contohnya macam saham. Saham. Yang mengikuti saham adalah indeks equity. ETF yang mengikuti indeks equity ataupun sektor dalam saham. Okey? Ini lazimnya adalah 5-3. Anda tengok yang ni, anda tahu anda akan lukis 5-3. Kita assume dia dari kosong. Dari bawah. Okey? Itu yang pertama. Sekarang ni anda nak buat apa? Ni kita akan lukis sebagai 5-3. Okey. Hari ni dapat benda ni dulu.
Ataupun anda nak lukis sebagai 3-3. Ni tak dapat lukis 3-3. Ini 5-3 kan. Hari ni dapat 5-3 dan 3-3. Bezakan dia. Di sinilah kita masukkan konsep-konsep tu. Di sini dah ada 3 tak? Pian, ini dah ada 3 tak? 3 besar dia. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dah ada tak? Tak ada kan? Dah ada tak benda ni? Belum kan? Kita masih struktur 5 ni. Boleh? Itu je. Faham yang tu cukup. Sekian, wabillahi taufik. Bintai. Okey, kita tengok bintai lah. Itu yang benda yang pertama anda buat. 5-3 atau 3-3. Buka chart dia yang paling banyak informasi price dia. Apa nama dia? Bintai. Saya tak ikut Malaysia punya ni. Bintai. Bintai. Ni menarik ni. Alamak. Kaide. Macam tu. Okey. Ini pun kita akan assume dari bawah. Kita akan assume chart ni bermula dari bawah. Kita dah habis ke? Lebih. Belum. Lagi setengah jam. Saya nak anda dapat 5-3 je. Nak lukis macam mana ni? Ini anda akan lukis sebagai 1, 2, sama ada ni cari bottom. Ni nak pergi kosong, jangan. Itu je. Yang benda macam ni, ni contohnya benda yang anda tak nak beli. Ya. Tarik Fibo dia dari atas sekali ni, dari atas puncak kayangan dia ke paling bawah dia. Lepas tu pergi kepada ni, kalau anda dapati 100% dia di bawah kosong, 618 pun bawah kosong. Jangan beli. Mana? 5 dia kita assume. Dia akan bermula dari bawah. Ni jangan. Kalau anda, ni salah satu tip yang saya pegang. Bila anda tarik daripada atas, 5 tu kita yang lukis. Kaedah. Bila dia listing, dia mula dari bawah. Entah, tak tahu nak lukis dia macam mana. Kita akan assume yang sebelah sini dia sebagai correction. Dah bankrupt ni. Kau sedap kau je Syarif, terus bankrupt. Sabar dulu. Silap hari bulan di listed ni. Betul? Ni yang benda macam ni jangan. Faham? Jangan. Saya akan lihat yang pertama at least lah dia punya 618 tu atas kosong. Ni dah bawah-bawah ni negatif ni. Tak payah. Ni kita lupakan. Ada bagi yang lain. Tak nampak sinar bintai dari start listing. Dari start listing dah terus terjun. Macam mana nak ni? Terjun dia bukan bagi can terjun dia ni. Ini ABC ni. Kita tengok kecil-kecil dia. Dah ada tak tengok lu? 4 pun tak ada. Macam mana nak? Tak dapat. Murah dia suka. Alah. Ni cuma spekulator dah masuk ni. Masuk sekejap-sekejap ni. Cari lain lah. Tak dapat nak tengok yang tu. Kita tengok yang lain. Apa hektar tadi. Okey. Kita balik cerita yang ni lah dapatlah cerita sikit. Yang tadi tu tak dapat nak cerita. Tantah pergi. Kita tak akan lukis dia pergi kosong. Faham kaedah? Tapi daripada sudut teknikalnya tak ada apa-apa nak tengok kat situ. Abaikan. Tak dapat. Tak dapat. Okay, now. Benda yang kedua. Benda yang kedua anda buat. Ni pertama, cat anda background putih guna bar chart.
Mana cat punya ni? Alah, tak ada. Besok kita akan cerita pasal lain-lain ni. Setup untuk cat. Alah, lupa saya nak buat. Lupa nak transfer ke sini. Background putih. Kalau anda nak buat untuk Elliot, background putih, bacat. Tak ada cerita candlestick, tak ada cerita apa-apa cat lain. Renko ke, point and figure ke, timeline ke, tak ada. Dia adalah bacat. Oh, okey. Itu dekat Jakarta Stock Index, JSE. Okey, itu yang pertama. Of course yang berbayar. So, jawapan ringkas. Kalau anda tak ada yang ni, Syaris, anda gunakan dekat apa dia? Dekat investing.com. Anda boleh gunakan investing.com. Investing.com entah dia sama dengan TradingView, tapi TradingView free, dia punya feature lebih banyak dekat, dia sama, dia chart TradingView, tapi dekat investing.com feature dia lebih banyak. Saya pun tak tahu kenapa. Dan anda boleh save lebih banyak chart berbanding dengan TradingView free tu. Chart dia sama. Okey, kita cerita Hexstar balik. Ni tadi adalah struktur 5-3 ataupun 3-3. Yang pertama anda tengok instrumen. Instrumen. Apa jenis instrumen tu? Kalau dia merupakan something yang orang simpan sebagai aset, lazimnya 5-3. Investing.com dah cukup. Dah cukup. Dia lebih banyak feature daripada TradingView free. Tapi chart dia TradingView. MT5 tak dapat. Saya XM nak marah ke, saya tak dapat nak buat apa. Sebab tak dapat nak buat. Kalau saya nak tunjukkan macam ni dekat MT5, pengsan saya. Kita punya session ni cuma satu chart je kita dapat cerita. Okey. Yang pertama jenis instrumen. Sekiranya dia yang merupakan aset, dan lazimnya 5-3. Apa-apa yang berkaitan lain, contohnya seperti komoditi. Komoditi, dan dia adalah merupakan struktur 3-3. Currency, beza dia, komoditi ni bermula dari bawah, bermula dari kosong. Sama macam aset, bermula dari kosong. Satu lagi adalah currency. Currency pun merupakan 3-3. Beza dia, dia boleh dari atas, dia boleh dari bawah. Maksudnya macam ni. Now, ini Hexstar, dan kita bandingkan dia dengan dollar index. Ni dollar index. Ni chart apa dollar index kat sini? DXY. Okey, ni daripada permulaan dia. Ini adalah 3-3. Faham? Okey. Kita nak lukis dia dari sini ke? Ataupun kita nak lukis dia dari sini? Kaide, Syaris. Kita nak lukis dia dari atas ke dari bawah? Dua-dua betul. Kalau setakat Elliott Wave, dua-dua betul. Kalau dia merupakan 3-3, anda akan lukis sama ada dia sebagai W ataupun A, sini B ataupun X, dan di sini merupakan Y ataupun C. Sabar Ustaz. Okey?
Ataupun kalau kita ambil dari atas, bermula dari atas, dan kemudiannya ke bawah. Sebab apa kita kena lukis dia tiga-tiga? Kita tak dapat lukis currency macam kita lukis saham. Kalau currency ni, indeks, katalah dollar index ni, kita lukis dia sebagai 5. Maksudnya macam ni. Boleh je lukis 5, tak ada masalah. Ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, B. Lepas tu sini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh je lukis macam tu. Habiskan 1. Ni cara lukis saham. Ni cara lukis saham. Tapi kita tak dapat lukis dollar index macam tu. Kenapa? Apa beza dollar index dengan saham? Sebab dollar index ni dibentuk oleh mata wang-mata wang yang lain. Antara yang paling besar adalah euro. Membentuk hampir 58%, 57.6%. 57.6 ke 1, saya pun tak ingat. Sebab apa? Kalau saya lukis dolar ni ke atas bencanak macam ni, EU jadi apa? Kita tahu chart ni adalah lawan dengan ini. Dia lawan. Dia berlawan. Kita ambil yang lebih besar time frame dia. Ni lawan. Alah. Ni lawan. Nampak kan? Ni lawan. Kalau saya lukis dolar tadi, pergi mencanak atas ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni jadi apa? Jadi kosong. Yes, basket of currency. 6, ada 6. Tapi bahagian terbesar dia adalah euro. Kalau saya lukis dolar macam saya lukis saham, ni yang saya banyak tak ngam dengan waiver yang buat currency, yang belajar daripada orang yang buat saham. Faham? Tak nak cerita lah. View saya tak sama. Kita ambil logik je pun. Kita ambil logik. Lepas ni saya terangkan kenapa Ustaz Jebeng tadi ambil dari atas. Syaris, Kaide, kenapa kita lukis dollar index tu dari atas. Lepas ni. Currency tak dapat lukis 5-3. Dalam-dalam ni kita boleh lukis 5-3. So, kalau kita buat dia macam saham, 1, 2, 3, 4, 5, euro ni jadi kosong. Dia currency didagangkan against mata wang. Euro, US dollar. Ringgit Malaysia dollar. Dolar Singapore dollar. Dia tak dapat lukis macam tu. Dia tak dapat lukis 1, 2, 3, 4, 5. Kosong jadinya. Itu dia tak dapat. Faham logik dia? Okay, now. Faham logik benda tu? Sebelum kita nak cerita struktur, anda kena faham apa yang anda sedang nak lukis. Struktur 2 je. 5-3, 3-3. Okay? Now, kita balik kepada dolar. Apakah faktor utama yang mempengaruhi mata wang? Of course, naik turun any instrument adalah supply and demand. Okay? Adalah supply and demand. Ini bagi mereka yang pernah belajar elite wave, tolong ambil idea ni. Fikirkan logik dia. Dia logik untuk currency, logik untuk komoditi tak sama dengan logik untuk anda melukis saham. Tak sama, tak dapat. Sama juga komoditi naik, harga komoditi naik. Company semua kos dia makin naik. Dapat ke currency aset nak buat 5? Tak dapat.
Yes, sebab apa yang company dalam tu. Ya. Macam Jakarta Stock Exchange, dia banyak kepada syarikat-syarikat pelombongan. Tu dia. Tak sama. Okay. Now, of course, ini faktor pertama. Tapi kalau kita bercakap mengenai currency, apakah pulangan daripada pegangan currency? Fikir secara global, apa dia? Apakah pulangan daripada pegangan currency? Swap rate. Tak apa, tak tahu tak apa. Basically, interest rate, perbezaan interest rate. Basic dia. Apakah faktor yang paling banyak mempengaruhi interest rate? Apakah faktor yang paling banyak mempengaruhi interest rate? Semua dah tahu sekarang ni kan? Minggu ni. Bagi indeks pun sama, Pian. Inflation. Kenapa ini penting? Kita nak faham. Sebelum kita lukis, kita nak faham cerita ni dulu. Satu, tak tahu langsung fundamental. Tapi bila kita dah faham benda ni, bagi saya fundamental ke, sentiment ke, saya tak tengok. Saya ada benda-benda tu, tapi saya tak, saya ikut. Tapi saya tak jadikan dia sebagai sebab untuk saya trade. Sebab untuk saya trade adalah purely technical. Tapi kena tahulah, itu je. Okey, kenapa kita perlu tahu benda ni? Inflasi makin lama makin naik ke makin turun? Simple je. Kalau kita nak cerita inflasi lah, dulu, kalau keluar rumah, kalau duduk KL ni lah, anda ada RM50. RM50 keluar rumah, anda tak perlu plan sangat jalan kat mana. Jalan je. Tol ke tak tol ke, jalan je. Okay? Tapi sekarang ni RM50, uish, duit tol, duit minyak, tu dah cukup. Dulu, kalau anda ada sekolah, zaman saya darjah 1, 30 sen, balik sekolah boleh main tikam-tikam. Tahu tikam-tikam? Simple. Faham? Sekarang ni budak sekolah, kau bagi 30 sen, terbang 30 sen tu. Dia tahu, dia tanya, tu duit ke apa tu? 30 sen, duit siling dia tanya. Tu duit ke? Biasa duit ni kalau kat cashier dia bagi, dia letak kat tabung tepi tu. Kalau anak saya, dia suka sangat simple, dia letak tepi. Kita 30 sen simpan tabung. Mana tahu kan? Nasi lemak RM1 sudah penuh. Kecil-kecil dah main judi. Balik 30 sen kedai kampung hujung. Siap ada kod tu. Kira 1, 2, 3, 4, 5, pergi kanan 3. Ni boleh menang. Letak beli satu tiket, boleh menang 50 sen. Ataupun RM5. Alamak, dah hilang yang tu. Kita tunggu lain. Kedai sebelah. Kecil-kecil dah main judi. Bila lagi nak training kan? Okey, kenapa kita sebut benda ni? Inflasi makin hari is going up. It's going up. The only way to bring down inflation adalah through competition and innovation. Maksudnya ada benda lain ganti dia. Normal lah bang. Tikam-tikam. Orang kedai. Dia duk kira benda tu. Ataupun buka dari dalam. Macam-macam trik kan masa kecil kan. Ada dua je untuk bawa inflation ni down. Yang pertama, kita tingkatkan competition. Supaya supply makin bertambah. Kan? Yang kedua adalah innovation.
supaya ada benda pengganti dia ataupun alternatif dia dan menyebabkan permintaan menurun. Dua tu je. Supply demand atas tadi. Okey. Kenapa kita cerita benda ni? Pakai book B. Tak ada pun orang tanya saya pasal broker. Tak apalah, kita cerita lain kali lah broker. Okey. Kenapa ni penting untuk US dollar? Inflation. Inflation goes up, apa jadi kepada purchasing power? Basically, inflation tu adalah reduction of purchasing power. Betul? Inflation, basically, kuasa membeli duit tu makin rendah. Faham? Jadi, untuk beli benda yang sama, anda perlukan lebih banyak duit. Itu je simple maksud dia. Jadi, apakah yang berlaku kepada dolar? Supply dolar apabila inflasi makin lama makin naik. Nampak? Daripada semua ni, kita nak lukis dolar dari bawah ke dari atas? Sekali lagi saya tanya, Kaide. Tengok logik sebalik dia, Fikri. Makin lama, supply dolar makin banyak dengan sistem kewangan yang ada, fractional duit tu dicipta lah. Simple. Saya nak guna bahasa ekonomi tinggi-tinggi pun bukan orang faham pun. Kita cerita pasal yang bahasa kampung, bahasa duit tikam-tikam tadi. Kan? Duit tu makin banyak, dia even anda nak faham CFDs, anda nak faham option, anda nak faham futures, cash, contract, futures contract, semua tu sebenarnya satu produk. Sebab supply dia makin lama makin banyak. Dia dilukis dari atas. Fractional reserve banking. Yep. Selagi sistem tu ada, itu yang cuba dipertahankan. Jadi kalau China dan juga Rusia kacau benda ni, banyak benda kacau, Fikri. Sebab duit tu perlu disandarkan. Faham? Fractional reserve banking is all ciptaan duit. Cipta je. Ada simpan 1,000, bank pergi pinjam duit anda. Padahal 1,000 anda tetap milik anda, bank guna. Lepas tu dileveragekan. Yes, tujuan dia untuk tingkat liquidity, betul. Tapi liquidity ditingkatkan melalui leverage. Yang tak disandarkan dengan apa-apa. Itu yang menyokong kepada ekonomi sekarang. Kan? Duit tak ada apa-apa. Sandar dia fiat. Cuma agihan kepada free market punya penilaian. Itu yang sedang berlaku. Jadi kalau sistem ni dilawan oleh Rusia dan China, tengok apa jadi kepada Gaddafi. Tapi tak payah. Tak payah cerita dalam sangat. Dari situlah ceritanya. Dari atas. Sebab kuasa membeli lebih banyak US dollar. Untuk beli lebih banyak barang, US dollar kena diprint lebih banyak. Trust your government. Inilah yang zaman sekarang ni. Tengah paksi tu tengah berubah. Faham, Bian? Menarik. Kita sedang hidup dalam satu yang menarik sekarang ni. Tapi yang kacaunya bila orang main politik. Maksudnya government to government. I'm not talking about political government. Political party. I'm talking about government to government. Yes, Kaide. Okay, now. Exactly, Kaide. Now, dolar kita lukis dari atas. Dari atas. Bermaksud untuk mata wang against dolar. EU, GU, apa lagi? Semuanya. AU, NU. Kita akan lukis dari bawah.
You cat US dollar depan dia, you chef, kita lukis dari atas. Faham? Kita buka chart GBP US dollar. Kita ambil yang paling panjang dia dekat IDC ni, tu nama broker. Kita akan lukis dari bawah. Ni kita akan buat chart dia. Kita buat dia. Anda assume dia dari bawah. Faham? Anda assume dia dari bawah. Ya? AU. Anda assume dia dari bawah. Boleh? Apa lagi? Euro US dollar. Anda assume ni dia memang dari bawah lah. Ya? Okey? Tu mata wang tu. Now, kita pergi kepada yang advance sikit pula. Kita dah jam berapa ni? Sempat tak saya cerita? Ada 5 minit untuk saya cerita. Okey, mata wang. Ini adalah untuk kumpulan dolar. Ini adalah untuk kumpulan dolar. Kumpulan dolar terbahagi kepada 2 kumpulan. Tahu kan? Zimbabwe. Zimbabwe tak dapat nak tengok mata wang dia. Yang pertama adalah dolar biasa. Pasangan dolar biasa. Kita ada euro, GBP, chef. Ni kumpulan biasa. Kita ada jenis yang kedua. Apa jenis kedua dia? Komoditi. Okey. Komoditi kita ada AUD, NZD dan special case sikit untuk CAD. CAD kita kena letak tengah-tengah. Ya, sebab pergerakan dolar sendiri boleh mempengaruhi CAD punya move. Tapi CAD ni dia masih lagi dalam kumpulan komoditi ni. Okay. Now, sebelum kita nak lukis ni, besok kita cerita structure. Hari ni 5333 dulu. Dari atas ke dari bawah? Kumpulan dolar dan kumpulan komoditi. Okey. Jadi kalau kita assume inflasi tadi menyebabkan US dollar ke bawah dan inflasi makin naik, komoditi adalah kumpulan 3-3 dari bawah untuk komoditi. Soalan saya, kalau kita lukis benda seperti Euro AUD, kita lukis dari atas ke dari bawah? Mana yang akan lebih ikut dolar? Ini akan lebih inverse. Sebab kalau inflasi naik, harga komoditi naik tak? Antara penyumbang kepada komoditi, kepada inflasi adalah komoditi. Kenaikan minyak, kenaikan apa-apalah. Ya? Jadi, ini kalau kita nak lukis, berbanding dengan mata wang yang di sebelah sini, contohnya Euro AUD, kita lukis dari atas ke dari bawah? Kita nak dia pergi ke mana? Yang besar dia, WXY dia, ABC dia. Yang besar dia, 3-3 dia. 3-3 dia dari bawah macam ni ke? Ataupun 3-3 dia dari atas macam ni? Euro AUD.
Tak ada orang cerita macam ni. Anda pergilah mana-mana buku. Tak ada orang cerita macam ni. Yes, maksudnya komoditi tadi adalah inverse dengan dolar. Kalau kita lukis dolar dari atas, komoditi dolar dari bawah. Okey. Dan masalahnya semua yang lain daripada bawah. Sekarang ni kita gabungkan Euro NZD, Euro AUD. Sekiranya inflasi makin naik, komoditi makin naik tak? Faham? So, yang ini semua adalah dari atas ke bawah. Faham? Euro AUD ni dari atas ke bawah. Euro NZD dari atas ke bawah. AUD chef dari bawah ke atas. AUD chef dari bawah ke atas. NZD chef dari bawah ke atas. Bukan siapa leading. Siapa yang secara fundamental. Itu faktor fundamental yang kita ambil ke dia. Boleh? Logik dia. Okey? So, kita cover yang asas ni dahulu. Tak juga asas. Tapi, kepada asas tu lah. Kita nak lukis dari mana? Dari atas ke dari bawah? Sebab mata wang tu dia tak ada kosong. Dia tak boleh sampai 100. Dia tak boleh logik daripada sudut logik. Ya? Okey, besok kita akan cerita mengenai Fibonacci, mengenai momentum dan mengenai faktor masa yang kita akan kaitkan dengan struktur pasaran. Esok kita akan masuk kepada struktur di mana kita akan cerita pasal motif dahulu. Dan 3 faktor ni akan dimasukkan besok. Logik dahulu. Ambil benda logik dahulu. Then baru anda start boleh nak. Apa gambaran besar dia? Tak ada orang tak ada jumpa. AUD CAD. Jadi CAD tadi lebih ikut US dollar seperti saya cerita awal tadi, Ustaz Jebeng. Maksudnya dari atas ke bawah AUD CAD. AUD CAD, anda ambil UCAD, anda ambil AUD US dollar. Ustaz Jebeng, AUD CAD. Secara besarnya adalah ke bawah. Secara besarnya ke bawah. Secara besarnya ke atas. Boleh? CAD tadi ya. AUD CAD. Jadi bila kita nak lukis AUD CAD, kita akan lukis dari ni. Ni nak bawa ke atas. Berbaloi-baloi. Ke atas. Logik dulu. Logik dulu. Kita nak bawa dia ke atas. Lukisan dia ke atas. Kalau dia habis kat sini pun, ini adalah some sort of X. Kita nak bawa dia ke atas. Ini some sort of B. Tu yang kita nak bawa. Kita nak bawa dia ke atas. Sebab inflasi makin naik. Dan kita tahu banyak alternatif untuk minyak dah. Tu dia. End time. Dah kena tegur dah. Bukan korang je tegur. Host pun tegur dah. Saya boleh cakap lagi. Tapi ada orang lain lagi. Dah. Esok kita sambung benda-benda ni. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Banyak lagi nak cover ni. Nampak? Banyak lagi nak cover tu. Belum lagi sampai sini. InsyaAllah kita sambung topik ni besok. Mengenai struktur motif. Dan ikut. AUD, NZD. Ekonomi mana yang lebih besar? Simple dia. Tu kepada yang lebih besar. Okey, labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.